Okey, ni kita dah siap ni semua. Okey, boleh nampak. Okey, ni cuma dia goyang sikit sebab situ dia tak rata lagi. Kita tengah nak balancekan dia. Tak apa, nanti pokok pun berat kan. Okey, ni dari depan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Tukan DIY. Okey, untuk kali ni adalah ni part 2 untuk video rak ni. So kat depan ni kita dah siap dah, kita potong untuk kayu pellet ni. Okey, kita dah potong ngam ikut saiz dia ni. Okey, boleh nampak ni kita dah potong semua, total adalah 6 batang kayu ni. Okey, so kat sini kita kayu ni kita ada problem sikit sebab dia joining PVC ni okey, dia agak timbul sikit. So kita kena, kalau kita tak kat belakang ni agak rugilah. Okey, so kalau kita tak kat tengah-tengah macam ni rugi sebab selalunya pokok tu kita nak tak depan sikit sebab dia daun tu kita kena consider juga. Okey, so yang ni kita pun dapat idea, iaitu kita nak buat, kita kena akan pahat sikit lah. So kita tanda tu kita bagi pahat sikit. So benda ni tak renyah pun sebab kat belakang ni tak ada, dia rata je. So maknanya kita buat kat depan sahaja, yang tengah pun tak ada. So lepas tu kita boleh lah agak jarak dia tu kan. Okay, so dia yang depan yang ada dengan atas dengan bawah sahaja. So fikir tak renyah sangat. So kita akan carilah. Okay, ni kita testing dulu. Kita letak pasu, apa kita susun dulu kan. Kita tengok macam mana. Okay, macam tu. Okay, kalau kita letak tengah-tengah tadi, yang kita alih belakang sikit, sebabnya tak tu lah pasu tu. So kalau kita nak letak depan, ni kita letak tengah ni saja ni. Ni daun tak besar. Kalau jenis pokok yang daun besar, susah lah tu. Okay, jom kita sambung bertukang. Okay, yang ni yang saya dah tanda dah, yang kita cakapkan tadi, yang idea kita. So kita dah tanda pakai marker. So bila kita tanda tu mudahlah untuk kita nak pahatnya. So dia tak banyak pun. So dia total kita kena buat dalam 4 atas 4 bawah. So dalam 8 je. So dia pun tak tebal mana. So macam okey lah, kita buat lah. So ni je lah cara yang terbaik yang kita dapat fikirkan untuk yang ini. Okay, okay, sebelum kita sambung untuk kayu pellet tu, kita ikutkan nak cari kayu, nak cari pahat. Tapi kita malah nak keluar lagi, kita sudahkan yang belakang ni. So, okay, untuk yang belakang ni kita pakai pipe PVC 15mm sebab kita memang dah ada untuk projek yang lama. So yang belakang ni just panggil untuk support je lah. So untuk belakang ni kita nak jimat punya bracket juga, kita pakai konsep bow and nut. Mana kita ukur panjang, lepas tu kita dray dan kita skrukan. Okay, so yang ni kita tanda macam tu, just kita akan dray je lah. Yang ni kita tak nak bagi, kita nak bagi dia support, dia kuat lah. Yang ni untuk jimat bracket kita just pakai bow dan nut sahaja. Okay, so ni mungkin method ni juga boleh untuk bahagian-bahagian lain. Kalau mungkin tak nak pakai bracket yang tu, bolehlah pakai bow dan nut ni untuk nak bagi kuat. Okay, macam tu. So kita akan drillkan 4 lah semua sekali, 4 tiang yang utama tu kan. Okay, so ni yang tengah ni pun sama. So skru yang kita pakai pun saya M3, tak besar pun. So okay, seterusnya kita drill sampai habis. Okey,
Ni selepas siap. So yang ni kita ada tambahan sikit yang kita tunjuk. Tadi yang kita pasang belakang je. Yang ni kita dah siap pasang yang depan sekali. Yang macam ni yang tengah. Okay. So bila kita bolt dan skru dan nut ni, so agak kuat lah. Nampak ni. So yang ni pun kita pasang satu lagi support untuk ke depan. So maknanya kalau dia tolak depan, dia tak boleh pergi jugalah. Okay. So ni cara kita nak jimat. Sebab dia tak ada 6, dia maksimum dia ada 5 je break joining tu, socket joining tu. So kalau kita nak tambah socket kat atas tu boleh, tapi nanti dia banyak socket, so cost pun lagi banyak. Okay. So caranya. Okay, ni kayu yang kita tu tadi. Kita tak jumpa pahat sebenarnya. Sebab tu kita siapkan rak dulu. Okay, rak siap dan kita spray kan. Okay, untuk spray ni PVC ni dia agak ni sikit. Sebenarnya dia susah sikit nak lekat. So caranya adalah beli plastik primer ni. Okay. So plastik primer ni dekat hardware susah sikit. So kita akan tak link kat bawah. So saya pakai ni pun apa yang ada. So saya spray lah. Dia spray pun kita tak nampak kalau kita spray. Yang ni ikutkan saya dah spray dah. Okay. Dia macam jadi macam Luxina punya spray je. Tapi dia akan bagi spray kita tu lagi lekat lah. Si elok-elok ni dalam 2 layer ke 3 layer. Okay. Okay, berbalik kepada kayu pellet. Okay. So saya memang cari pahat, memang tak jumpa. Pergi kat hardware kat depan pun memang tak ada. Dia kata dia tak ada yang kecil, dia ada yang mahal. So macam cari-cari pun tak jumpa kat mana. So nak pergi sedia awal jauh, malas. So saya ambil keputusan, saya pakailah pisau ni. So ni saya ambil, isteri saya tak tahu. So mungkin dia tengok video ni lepas saya upload ni, mungkin dia tahulah macam mana saya buat ni. Okay. So kayu pellet saya pakai ni pun kayu pellet lembut. So macam pisau ni pun tak, mata dia pun takkan ni lah. Okay, ni adalah alternatif lah. Apa-apa pun berhati-hatilah kalau siapa nak menggunakan cara yang sama. Okay. Kita just pakai dengan plastik hammer ni. So kita ketuk-ketuk je. Okay. So mengikut ukuran yang kita dah buat. Okay. Ni adalah alternatif lah. Ni memang saya dah malas. Dah masuk hari kedua kot kita buat. So dah kita dah nak, boleh nak siapkan cepat-cepat lah. Kan. Okay. So teknik dia ni apa-apa pun berhati-hati lah. Kan. Ni bukan proper tools untuk dia. So hati-hati je lah. So kita sebagai tukang ni kita kena kreatif kadang-kadang. Jangan jadi alasan tak ada peralatan tu kita tak boleh buat dengan saya. Okay. So kita buat semua yang tanda ni. Ni just untuk yang depan sahajalah. Okay. Sebab yang depan saja. Tapi kayu pellet ni saya beli lembut je. So macam tak risau sangat lah. Bukan kayu jati ke kayu yang solid tu kan. Ni adalah kayu pellet sahaja. Saya beli pun ni yang boleh katakan yang reject lah. So yang agak murah lah. Okay. So dah siap, kita pergi testing lah. Kita testing, kita tengok ketinggian dia tu masuk ke ngam ke, ataupun kita perlu tambah kedalaman dia. So lepas saya buat ni memang ngam, macun, melecumnya. Okay. So ni atas dan bawah. Okay. Ni kat depan ni je. Kat depan ni je kita perlu ratus. Tapi kalau siapa nak buat sampai kat atas pun, siapa yang belakang pun dia nak letak 4 pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat yang sama. Ni method saya. Okay, untuk kayu ni kita shellac dengan shellac brand MCI. Brand ni ikutkan ni first time kita guna shellac. Apa tu, masa nak beli tu mula tanya cat putih kan, yang boleh waterproof ataupun boleh tahan resistant punya cuaca punya. So yang kedai hardware tu dia recommendkan shellac ni lah. Okay, bila kita try test dengan warna putih yang kita nak buat turak ni, memang ngam. So shellac ni memang mudah nak pakai. Shellac ni kita campur dengan thinner sikit. Ni tip ni saya dapat daripada kedai hardware tu lah. Dia kata untuk mudah kita nak sapu dekat kayu tu, dan dia akan mudah membuatkan dia cepat kering. Masa saya buat ni pun cuaca selalunya petang hujan. Lepas tu saya tanya dia macam mana nak cepat kering. Dia kata
tambah thinner sikit. Okay. Okay, ni memang first time saya buat ni. Saya shellac kayu ni. So lakilah kayu ni memang dia dah ketam elok, walaupun kayu reject tapi dia memang dah licin. So kita tak perlu kerja tu sangat lah. Lepas tu kita just sapu-sapu, bagi rata. Buat dalam 3 ke 4 layer. Depend pada nak macam mana. Kalau nak keteraman dia tu memang teram sangat, so memang dia kena 3 ke 4 layer lah. Kalau nak sekadar tutup tu 2 layer pun dah nampak sebenarnya. Okay, shellac ni sebenarnya dipanggil apa ni, dekat dia punya tu dia kata dia water resistant lah. So dia macam tahan sikit lah. So dia ada UV juga. So memang sesuai kalau untuk kita letak outdoor. Tu that's why lah saya pilih ni shellac ni. Okay, setelah direkomendkan oleh kedai hardware tu, dia pun ajar. Kebetulan ada seorang pelanggan tu pun memang beli shellac. Dia pun bagi tips lah. So bagi kita keyakinan untuk shellac ni walaupun first time. Saya tak tahu teknik ni betul ke tak betul. Kalau tak betul boleh komen kat bawah. So sama-sama kita belajar. Okay. Okay, dan ini adalah hasil yang siap. Tak silap saya yang ni 3 layer saya buat. Nampak tu. Ada yang tak rata tu. Tak apalah, nama pun first time. Kita buat sendiri. So nama potongan di awal iaitu kita buat ikut cara kita sendiri. Okay. So dah cantik dah kan. Okay, ni yang kita dah siap spray. Okay, minta maaf video saya spray ni memang tak jumpa. Saya rasa itu rakam tapi tak jumpa video tu kat mana. Dah terdelete ke apa ke, memang tak jumpa. Okay, selalunya macam tu lah. Selalunya kita ada problem bila kita rakam kita tak sedar memori low. Okay, ni kita dah siap spray lah. Okay, sedang lepas siap spray kita susung. Yang depan ni memang untuk dia lah. Okay, dan kita akan pakai skru lah. Kita drill kat bawah, kita pakai skru. Yang kat depan ni confirm lah, kita terus drill kat bawah. Kita tengok size tu, tak ada ukuran apa, tapi jangan terkeluar daripada kayu lah. So bila kita drill buat lubang tu, terus kita matikan dengan skru. Ada lock nut, skru yang ada tapping, saya tapping skru tu. So terus dia ikat ke kayu pellet. So sangat mudah, sangat simple. Okay, so kita buat untuk semualah 4. Kita ada 4 batang tu, rangka dia tu. So kita buat untuk ke 4 tu. Okay, ni ada pembantu dah ni datang. Okey, seterusnya kita pasanglah untuk yang kedua dan ketiga. Dan sebelum kita pasang tu, kita akan testing dululah. Kita tengok kedudukan tapak dia bagi ngam lah dengan pasu yang kita pakai ini. Dan siapa nak tahu pasal pasu dia pun, saya akan letak link kat bawah dan juga kat atas ni lah. Boleh tekan berkaitan dengan pasu hydroponic ini, mana just kita tanam dan kita tinggal dan kita boleh tuai hasilnya. Okey, sesuai untuk siapa suri rumah yang busy dan sibuk bekerja. Okey, berbalik kepada ni. Okey, kita ukur dulu. Okey, kita ukur dulu, kita tengok kedudukan macam mana. Okey, inilah saya katakan tadi, memang kita tak nak letak tengah-tengah sebab dia punya kembang pokok tu, daun tu kita tak nak bagi masuk bawah yang itulah. So memang kita nak letak kat depan macam tu. So bila kita dah dapat tu, kita dapat kedudukan yang sesuai tu. Okey, ni saya macam agak-agak je, memang tak ukur sangat. Bila kita dah puas hati tu, kita drill dan kita skru seperti yang kita buat tadi yang kat depan tu. Okey, muka pun dah penat macam ni. Ni dah hari kedua rasanya kita buat ni. Okey, so kita drill je. Kalau ada cordless spray tu memang sesuai lah. Kalau tak ada tu, kita pakai je apa yang ada. Okey, okey, alright. Okey, ni dah step terakhir. Kita drill kan. Okay, so ini ramai yang bertanya, komen yang tentang part yang itu, part 1 itu. Okay, ini adalah gambaran yang kita dah siap, kita siap susun sikit lah. So kita untuk part ni kita nak bercerita dengan tentang kos dan bahan-bahan yang kita gunakan. Okey, ni adalah kos yang saya gunakan. Macam saya cakap, boleh ikut kreativiti anda. Bila saya buat ni pun, saya fikir saya nampak lah saya boleh jimat. Banyak saya boleh tium lagi. Okey, ni bahan yang kita gunakan pipe PVC. Ada pipe PVC dua jenis, iaitu 34 inci ataupun 20 mm kelas 6 ke kelas 7, saya tak ingat macam tu.
Dan ada juga, tapi kelas yang paling tinggi, yang paling tebal. Kalau nak jimat mungkin beli tengah-tengah lah. Dan juga ada pipe PVC yang 1/2 inci atau 15 mm. Yang tu memang dah lama. Yang pipe yang 34 inci ni pun atau 20 mm pun kita ada juga yang lama tu, kita campur-campur. So ni kita semua pakai yang paling tebalnya. So kalau nak jimat pakai yang tengah-tengah. Sebab kita dah buat rangka ni banyak, mungkin yang tengah-tengah tu pun dah boleh lah sebenarnya. Sebab asalnya pun kita ingatkan tak nak pakai yang kayu pellet ni. Kita tak terfikir pakai kayu pellet ni. Yang tu yang kita pakai yang 15 mm. Okay. Sebab kalau kayu pellet ni dia dah kuat sebenarnya. Kayu pun dah keras kan. So kalau nak jimat macam kan cakap lah, kita boleh kecilkan tu, so kurangkan kos. Okay, ni adalah jumlah yang kita pakai joining. Okay, so untuk yang 3W kita pakai 2 biji. Untuk yang 4W punya ni 8 biji. Dan 5W kita pakai 6 biji. Dan T-socket tu kita pakai 12 biji. Dan elbow 8 biji. Okay, so untuk mudah faham lagi, tengok balik part nombor 1 tu. So macam mana kita punya kedudukan lah sebagai. So ni yang okay, ni T-joint tu. Okay, nampak yang bawah ni kita pakai juga. So yang bawah ni kita pakai untuk sebab kita punya platform ni tak rata, so kita pakai. Okay, alright. Ni adalah jumlah pipe joining yang kita pakai. So kalau siapa nak buat design yang sama, mungkin boleh order exactly apa yang kita tulis lah. So kalau siapa nak jimat lagi, macam cakap lah, mungkin yang kami buat ni adalah 4 slot. Ni mungkin boleh buat 3 je. Kalau pendek mungkin boleh buat 3. Kayu tu dah boleh tampung dia punya. Yang 3 tengah-tengah tu pun, kalau pendek sangat, yang tengah-tengah tu dah boleh tampung untuk kayu ni okay, macam tu. Okay, ni kita pakai joining T. Okay, yang ni 3. Okay, ni adalah guideline saja. Ikut kreativiti anda untuk anda berjimat macam mana. Macam saya cakap tadi lah, yang belakang tu pun saya baru dapat idea sebenarnya pakai yang skru danak tu. So sebenarnya kalau kita nak jimat lagi, kita tak perlu order banyak sangat bracket ni, kita buat skru danak sahaja. Okay, ni pun saya rasa kalau pakai 3 je pun boleh slot ni. Ikut siapa berani lah. Dan ikut keluasan anda. Yang saya buat ni total untuk atas rak ni boleh 5 pasu, atas 5 pasu. Okay, kalau sesuai rapat tu boleh 6, tapi 5 lah, nak sedap tu 5. Okay, kalau nak 5 boleh buat ni. So kalau nak jimatkan lagi, mungkin boleh pakai yang pipe PVC tak tebal sangat. So situ dah boleh jimat kos. Okay, ni kita pakai ni lah, Luxina punya atap. Yang tu dia kat atas pun ada bracket. So dekat depan tu kita tak pakai. Situ kita dah start nak kurangkan kos tu, kita kat depan tu kita tak pakai, belakang je kita pakai banyak. Okay, untuk kayu pellet pula, okay, kita beli itu 8 kaki sebenarnya, tak silap. Kos tak silap saya lah RM25. Saya tulis RM25. Rasanya 20 ke 25 lah, saya tak ingat lah. Dia bagi 6 batang. Ini yang macam boleh katakan yang reject lah. Kalau siapa jumpa yang free tepi jalan tu, lakilah, alhamdulillah lah. Saya beli ni tempat kayu pellet. Dia ada juga kayu yang siap ketam ataupun kayu ni. Dan shellac saya pakai brand MCI. Brand ni yang recommended oleh seller tu. Kedah Hardware tu memang terbaik lah, senang nak pakai. Yang atas luxina ni saya beli RM29. Okay, mungkin boleh dengar. Dia harga ni ikut atas hardware, ataupun saya beli kat Shopee, saya akan letak link kat bawah ni. So hardware kalau dapat yang lagi murah lah. Ni apa yang saya dapat lah. Okay. Okay, alright, inilah gambaran dia. Okay, seterusnya kita pergi kat dimension. Okay, yang untuk tahan atap ni, ketinggian yang belakang ni, yang belakang ni ada 7 ni. Yang ni adalah okay, ini adalah 840. Okay, yang ni adalah 300. Okay, saya dah tulis kat sini lah. Okay, 300. Okay, dia bahagian dalam. Okay, yang ni pun sama. Yang ni pun sama. So atas tu, bawah tu sama-sama. Okay, semua sama. Dan untuk ketinggian yang ni 440. Dan ini boleh ikut kesesuaian anda lah. Ni ikut saya buat ni untuk yang saya punya lah. Okay,
Okey, untuk yang depan ni 580. Okey. Di bahagian dalam tu, bila dia masuk dalam paip, soket paip tu, dia akan mengecil sikit lah. Okey. So dia yang sebelah-sebelah ni pun sama je. Okay, saya ada 3 slot kan. Ukuran ni dia sama je. So saya bagi ukuran yang tu je lah. Okay. Dan yang belakang tu ambil ukur je, potong je lah yang paip tu. So total panjang ni dalam 1869. Okay. Mungkin ada plus minus kalau cara kita ketuk. Kalau kita tak ketuk betul-betul masuk rapat, mungkin anda akan dapat lebih sikit lah. So ikut saiz anda. Bila kita buat DIY sendiri ni, yang the best ni kita boleh ikut saiz kuasa anda yang nak lah. Okay, ni saya buat ni, saya memang sebab nak untuk 5 pasu. Okay, macam tu. Okay, kalau buat first tu, buat raka yang bentuk macam boleh kata L ni. Okay. Lepas tu L ni ikut sama je. Okay, untuk cost ni adalah total cost. Boleh pause untuk tengok dengan lebih lanjut lah. Okay, dengan paip kita pakai 5 batang, kayu pallet 6 batang, joining paip tu dengan kos RM41. Lepas tu select MCI 30 liter, RM30 per liter, atas luxina RM29, spray RM16, spray primer tu dan spray putih adalah RM16, dan total dalam RM295 10 sen. Okey, untuk ni kos ni memang nampak mahal. Okey, tapi macam saya cakap dia banyak benda yang boleh jimat. Lepas saya buat ni pun baru saya nampak benda yang boleh jimat. Contohnya macam paip join ni kita boleh jimat, paip PVC kita pakai yang medium pun boleh jimat. Macam sebenarnya saya pun tak sampai kos ni sebab banyak barang saya dah ada sebenarnya. Macam spray putih pun saya dah ada, macam spray primer pun saya dah ada. Saya beli shellac, pipe joint ni tu memang saya belilah. Nah, pipe PVC pun saya dah ada sikit. Saya tak beli 5 batang tu ikut kan. Tapi saya memang dah ada. Saya beli pun dalam 2 batang ke 3 batang tak silap saya tu. So situ kos dah rendah. Ni pun 100 batang saya kira RM19. Mungkin murah lagi, saya pun tak ingat. Saya rasa dalam RM19 lah. Sebab ni pun kelas yang paling tinggi, yang paling keras. Okay. So sebab tu macam tu. Okay. So nanti anda boleh pandai-pandai tune lah macam mana untuk jimat. Okay. So sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Okay. So saya rasa tu sajalah untuk kali ni. Terima kasih siapa yang dah subscribe, dan siapa yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like, share dan komen. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.